Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm waftah alaina abwaaba fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Alhamdulillah, sama-sama kita berasa dapat kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, boleh kita sambung pelajaran, belajar ilmu, boleh kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara, amal-amal yang jadi sebab bagi kita dekat dengan Allah, yang jadi sebab bagi kita boleh rahmat Allah, boleh syurga Allah. Alhamdulillah, kita maklum bila kita bertambah umur, kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin, alhamdulillah, sifat bagi orang mukmin, bila dia bertambah umur, dia bertambah kebaikan bagi dia. Kalau kita bertambah umur, kita tak ada bertambah kebaikan, itu tanda kata iman kita tu kurang dah. Tak berapa sempurna dah tu. Allah bagi peluang masa, bagi tempoh tu untuk kita beramal, untuk kita mendekat diri kepada dia, khususnya kita orang yang salah ni. Dia taruh umur untuk kita klik, dia panggil, untuk kita U-turn, untuk kita kona klik, kita sesak jalan dah. Bila dia bui amarah, dia taruh umur, kita tak klik lagi, tak U-turn lagi, dia mampu dah lah kereta kita tu berada sini dah, mu tak lagi dah, tak lagi dah. Sebab tu kita kena ingat dua lah. Kita nak pergi ke depan terus, kalau kita betul jalan dah terus, jinjak we laju, we kereta 204, jinjak we siapa 204. Kalau kereta 300 ni, jinjak we siapa 300 ni. Kapal je lari 1000. Kalau jalan betul dah, jinjak ke we derah-derah sederah-derahnya. Sari'u, pederah ila maghfiratin min rabbikum, kepada sebab keampunan bagi Tuhan kamu, wa jannah, cepatlah kamu pergi ke syurga. Kena pergi widerah. Kita tak slow kalau lagi jalan betul.
Ada 30 bawa naik 40 break. Bawa naik slow break, kita tak laju. Kalau kita pergi jalan betul dah kena pelaju. Enjin kita berapa ratus cc, rema kita berapa ratus rema, guna sehabis-habisnya. Kalau kita jalan tak betul, kena cepat-cepat U-turn balik. Kena rojok, kena taubah. Taubah tu dia panggil U-turn, bahasa Inggeris, bahasa standard orang bawa kereta. Lipat kelik semula. Salah jalan dah tu, kita salah jalan. Bila kita salah jalan itulah waktu dia kata Allah beri amaran dengan secara sunnatullah. Allah ya tak beri warning naik api kuning. Kalau kereta ya naik api kuning ke, di meta naik api kuning, tu kena jaga dah tu. Ada dah rusak gapo sekarang, kena masuk cek dah dengan barisan, masuk cek dengan pemain, kena masuk dah. Dia panggil warning, bui amaran, tahzir. Tapi Allah cara warning dia, cara bui amaran dia tak sama dengan kita, tak sama dengan hak makhluk dia ni. Ada kala dia bui patah kaki, ada kala dia potong duit, ada kala dia bui tidur hospital, macam-macam. Tu warning daripada Allah, bui amaran daripada Allah. Kita kena ingat dah tu. Aku ni kena U-turn dah ni. Aku silap jalan dah ni. Sebab di atas dasar kita orang beriman, Allah kasih. Allah tak nak bubuh kita di dalam neraka dia. Dia nampak kita nak pergi ke neraka dia, dia beri amarah. Dia beri amarah. Bila kita down lagi, bila down, tu kena sungguh dah lah. Mana kita nak kena dah tu. Royak dah tak cekak erti, royak dah tak cekak erti. Ni kita orang belajar agama, salah satu daripada hak kita naik kelas tinggi di dalam faham agama, kita boleh baca warning Allah, kita boleh baca tahzir Allah, kita boleh baca amaran Allah Subhanahu wa taala. Tu orang kenal Tuhan. Bila berlaku satu perkara, dia boleh baca. Allah ajar dengan tidak berayat. Allah ajar dengan tidak bertulis huruf suara. Dia ajar dengan dia buat satu-satu perkara, mu baca ambil. Mu baca ambil nak ubik huruf gapo? Terhadapmu, terhadap keluargamu, terhadap masyarakat sangkungmu, baca ambil nak ubik kena. Orang baca kena ni, alhamdulillah. Itu orang yang kena Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita ghafilun, galik. Kebanyakan kita la yafqahun, tak faham. La ya'qilun, tak pandai fikir, tak pandai fikir, tak terbit natijah. Kalau orang ngaji mantik dia panggil cara fikir tak cukup syarat. Hak ausat tak ada. Ada hak akbar, ada hak asghar, ada hak akbar, hak ausat tak ada, tak terbit natijah. Kalau terbit natijah pun natijah tak betul, buah dia terbit tak betul. Itu punca daripada kita tak ada nur. Tak ada nur. Bila tak ada pelita nak suluh, dia nak baca tak terbit hak Tuhan. Hak Allah ni, ayat Allah ni kena baca dengan nur, nurul iman. Sebab tu kita ni di ibarat Nabi kita, Allah yukhrijuhum minaz zulumati ila nur, bawa terbit orang-orang manusia di dalam kegelapan kufur kepada nurul iman, nurul Islam. Dia kena ada nur. Sebab tu doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah di dalam hati aku nur, ada lampu. Wa fi sam'i nura, pada telinga aku ada nur. Suluh dengan telinga pun kena ada cahaya, nak dengar pun kena dengar dengan nur. Nur ni satu kekuatan yang boleh nak masuk, boleh nak faham segala perkara. Kalau telinga tak ada nur, boleh faham tak? Tak boleh faham. Tengok orang kafir ada telinga, kita ada telinga tapi tak faham, tak ada nur. Wa fi basari nura, jadikanlah pada mata aku ada nur. Wa ayyamini nura, sebelah kanan aku minta ada nur. Wa shimali nura, sebelah kiri aku ada nur. Wa min amami nura, depan aku ada nur.
wa min khalfi nura, daripada belakang aku ada nur, wa min fawqi nura, sebelah atas aku pun nur, wa min tahti nura, di bawah aku pun ada nur, wa azim li nura, ya Allah minta engkau besarkan nur kepada aku. Sebab tu Nabi kita seketika dia nur selalu dah, nur selalu, dia sendiri pun nur, jalan di tengah panas tak ada bayar. Nak bayar kerana dia tu nur dah, dia sendiri dah matahari, dia dah nur dah, tak ada bayar dah lah dianya. Tapi bukan sepanjang masa, setengah ketika, sebab nur yang minta dia tu sudah jadi nur. Qad ja'akum minallah kitabun wa nur, sungguhnya datang akan kamu daripada Allah oleh kitab Quran wa nur, dan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Allah kata dia tu nur, cahaya betul dah, lampu untuk suluh kita. Sebab tu tak ada lampu yang paling cerah, tak ada hidayah yang paling betul selain daripada hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik cakapan, sebaik-baik royak kitab Allah lah. Cara bertulis, cara beroyak dengan cara tulisan, kitab Allah yang paling baik. Sebaik-baik royak jalan, nasihat, irsyad, tunjuk jalan ialah cara tunjuk jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara dia lah. Sebab tu siapa nak cari cara yang terlebih baik daripada cara hak Nabi, maka tentulah sesat. Sesat tentu. Kena pegang dengan cara dia sahaja. Kita tak boleh buat dengan cara kita. Sebab tu kalau orang buat dengan fikiran, hak ni kita kena jaga, tak boleh, tak buat lagu ni rosak kita. Tapi bercanggah sikit dengan kaedah agama, utuh hak agama tu hak terbaik siada. Buat hak tu lah, hak terbaik. Okey, hamba ada selalu sebut, ada satu ketika lepas pada masa pemerintah tengah-tengah Islam, pemerintahan Islam, cara pemerintah masa tu rosak di dalam negeri, rosak di dalam negara, tak boleh nak kontrol dah. Ada berlaku bunuhnya, berlaku berzina, berlaku bercuri, habis dalam negara. Bila seorang nak jadi presiden baru, nak jadi pemerintah yang baru, dia ambil tok guru yang besar, yang sangat alim, jadi penasihat dia. Jadi penasihat dia, minta nasihat, dia tulis surat minta nasihat, nak mengatasi masalah dalam negara hari ni, nak buat lagu mana. Berluas-luasnya berzina, berluas-luasnya bercuri, menyambung, luah rusak negara, nak buat lagu mana ni. Tok guru yang sangat alim itu tulis surat, hantar kepada dia, kepada pemerintah. Kata tak ada jalan dah cara nak ukar ni, cara nak mengatasi, malaikat satu jalan je, orang-orang hak karut kita pakai bunuh lah, bunuh. Nak buat sebab tak ada jalan, nak buat cara lain tak ada dah. Bunuh baru boleh nak mengatasi. Kalau nak buat biasa tak boleh dah. Balik pemerintah tu ambil baca surat dia, tengok dia tulis jawab lagi kepada tok guru tu pula. Dia kata, aku tak boleh buat, malaikat aku nak buat sebagaimana mengikut syariat Islam, mengikut ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut syariat Islam lagu mana. Hak tu yang aku boleh buat, lebih pada tu aku tak boleh. Aku nak mengatasi, aku nak benar problem masalah negara ni, kena buat lagu ni. Hantar pergi ke tok guru. Tok guru baca surat, teriak tok guru tu, menangis tok guru tu.
Sebab apa? Dia kata tulis ni yang sepatutnya akulah kena tulis lagu ni, bukan pemerintah. Aku tok guru kena tulis seperti pemerintah ni. Yang aku tulis tadi tu tak betul. Tak betul dia kata. Teriak dia menangis. Tu hak dia, walaupun dia orang alim, tapi dia fikir nak buat cara dia. Tak ada fikir dengan cara syariat masa tu. Sebab masalah ni berat berdoa ni. Tapi balik orang merintah, dia fikir tak ada jalan nak buat cara nak mengatasi, malaikat kena kembali pada agama saja. Baru boleh nak boleh ubah, boleh nak ukar masalah segala-galanya. Dia guna bila bercuri kerak tangan, ada sabit, bila berzina rejam, tak sapa 2 tahun, lebih kurang 2 tahun begitu saja. Negara selamat ambil mula daripada Iraq, negeri Pura Nil Pura, Sungai Pura sampai ke Morocco sana pun orang betina berjalan pakai gelar emah penuh tangi pun tak ada siapa nak meletengi, nak sekat di tengah jalan untuk nak merapah, meropok, nak rogoh zina, tak ada. Selamat negara. Selamat negara. Sebab apa? Ukar dia dengan cara hadiyun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cara tunjuk ajar Nabi. Sebab tu dunia kita sekarang, kita nak pergi ukar tak boleh, sebab tak ada orang yang nak pergi kepada arah ni, nak mengatasi masalah dengan lagu ni. Pakat duk buat sendiri belaka. Buat sendiri supaya kita lomocak perahu. Orang ni lomocak kuning, aku lomocak hijau, ni lomocak merah. Masing-masing suka. Tak ada seragam, tak ada kaedah dia panggil. Sebab tu kita alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pilih kita untuk duduk di atas ril Nabi, di atas jalan yang dibuat oleh Nabi. Hak Nabi buat ni supaya batas kereta api dah, supaya ngatu habis-habis. Siapa duduk di atas rel tu, kalau duduk bakak pun siapa golak, kalau nak pergi duduk golak siapa bakak pergi. Tuan jenera pun tak apa, pejam mata pasal enjin gilah siapa. Rel dia buat gitu dah, kena gitu turut rel dia. Sebab tu jalan yang diajak oleh Nabi, Allah buat ibarat, buat ayat kata siratal mustaqim, jalan yang betul. Sirat ni makna jalan. Bahasa Arab sirat makna at-tariq, makna sabil, jalan tu. Apa kita duduk jalan tu lebih berasa mudah nampak rel ni. Rel tu dia panggil, dia buat rel yang betul. Lagu mana rel betul? Badal dia panggil, atas bayan pada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan bagi orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Orang yang Allah telah beri dah benda baik kepada dia, hak dapat nikmat dah kepada dia. Ditafsir di ayat yang lain, iaitu ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Orang yang Allah beri nikmat ni, Allah buat bayan minan nabiyyin, daripada nabi-nabi, wasyuhada'i minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang sangat benar, wasyuhada, dan orang-orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Ni orang duduk di atas ril hak Allah bagi nikmat. Maka kita mudah-mudahan masuk di atas hak hujung tu tak apa dah. Hak awal kita nak masuk tak boleh dah, minan nabiyyin kita tak masuk cerak dah. Nak masuk wasiddiqin tu pun kita tak nak masuk dah. Tak ada. Siddiqin apa? Orang sangat-sangat benar.
Orang sangat-sangat betul di dalam berkecek dia. Siddiq ni asal sifat kalam. Siddiq bukan? Kalau putih ni sifat kulit. Putih ni sifat kulit kita kan? Orang tu putih. Ataupun kalau kata kapah, warna kapah. Kalau kata siddiq tu sifat mana? Sifat gopo. Mausuf dia hak mana mausuf dia kita belajar? Siddiq. Tuai hak bawa siddiq tu. Siddiq tu dia duduk berdiri mana? Sifatnya kena tupai di zat kan? Kita belajar usuluddin. Mengajar belajar pelasapah. Biar dia mengata pelasapah Yunan tak Yunan pun rasa kau dapat hidayah sudahlah kitanya. Pakailah mengaji dengan Tok Cha pun tak apa, asal kau dapat hidayah. Asal kau betul boleh, tak ada apa. Dia bukan duk salah di orang mengajar, salah di isi hak dia mengajar tu. Tok Cha yang ajar tak betul, sebab tu tak boleh kita belajar. Kalau Tok Cha ajar betul, kita boleh mengaji, tak ada apa, tak ada masalah. Cuma bila Tok Cha ni capur, ada hak betul, ada hak salah, pakai tak sah lalu lah, kacau gana lalu. Berah kita nak menanuk, ada hak boleh boh masak lalu boleh kena duk pilih atas pilih batu, dah ambil apa hak atas batunya. Bodoh lah orang tunya. Sebab tu pakai tak ambil lah. Amo dengar Tok Cha ceramah sedap kali, dengar atas kereta sampai rumah lah terklik pak ceramah. Ya ceramah sedap. Kalau tajuk akhlak, tajuk sauh dia ke, oh sedap benar dia. Tok Cha ni boleh jadi dia ajar ilmu dia ni ambil daripada ajaran Islam juga, ambil pada nabi-nabi juga barangkali hak asalnya. Supaya orang Kristian tu lah dia ajaran daripada Nabi Isa kan. Orang Yahudi ajaran pada Nabi Musa, sebab tu dia ada persamaan dengan hak Nabi ajar tu. Sebab Nabi ni musaddiqal lima baina yadai, Nabi mari ni Nabi sa'i, Nabi royak serupa dengan hak depan dia daripada kitab Taurat dan Injil. Nabi royak serupa dengan hak tu, tak ada beza hak Nabi. Cuma mereka itu dia ubah, yuharrifunal kalima amma wadhi'i, dia pesang, dia panggil modify, dia maju, dia partner yang ubah. Dia dak pelai, dia panggil dak pelai jadi hak lain dah lah. Kereta Toyota apa Nissan kau kereta Mini Cooper, jadi nya tukar habis, nya buat logo-logonya tepat. Jadi nampak hak lain, jadi hak lain dah lah. Sebab tu sudah duigat kalau kita dak pelai kereta. Ya tak jadi hak ori dak dia bagi. Tak kenal kereta gopo, jadi sesat. Tok Cha tu boleh jadi jasa hak dia ajar. Agama Buzan ni amat duk perhati tengok, dia ajar akhlak. Dia ajar akhlak, dia ajar psikologi, dia ajar perasaan dalam man. Dia ajar perasaan dalam man. Munasabah dengan dia pun tengok dia pakai beg orang wahji. Ada tengok dia pakai beg orang wahji, pakai ihram. Atau kata dia wahji tak sudah. Betul je dok itu tak sudah dia. Ada dalam ibadat, dia kira hak ibadat ya. Ada pun hak Nabi bersapa ni cukup dengan ibadatnya, dengan muamalahnya, munakahatnya, jinayatnya, kita cukup dia panggil. Kamil agama yang sempurna, yang Allah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum, cukup hak Islam. Walau bagaimanapun maknanya siddiq tu hak nak. Siddiq tu sifat bagi siapa? Asal dia sifat bagi mausuh dianya, tuai dianya, iaitu kalam, cakapan. Cakapan ni dia panggil cakapan sadiq yang benar. Orang hak berkecek tu dikata sadiq, orang benar. Bila orang tu sangat benar, kok mana-mana dia penjero kepada benar, dia tak bohong langsung, itu ditulis di sisi Allah, sabit di dalam hadis ditulis siddiqa, sebagai seorang yang sangat benar. Itu siddiq. Kalau kita benar juga tapi benar tak benar, bohong atik sikit-sikit. Ada bohong pun orang tak kata bohong. Duitmu ada nak bertah? Tak ada. Bohong tak ada?
bohong sikit-sikit, betul sikit-sikit, tak gitu. Lagu mana? Kira kok betul-betul ya duit tak ada duit hak aku nak berita kamu. Betul tak lagu tu? Betul. Kalau kata tak ada duit, kalau kira hak sungguh bohong dah, kau cek pun aku duk nampak merah-merah, duk nampak. Duk banyak mutu mek mana? Bohong juga. Kira kok tu bohong, kira kok ni betul. Jadi tak betul sangat kita. Kadang bohong bulat pun ada. Jadi tak boleh panggil siddiq kita. Kalau kita penjera kepada benar, sungguh duit aku nak buta sikit. Duit aku ada tapi aku tak boleh nak buta kamu. Tu dia panggil betul sungguh tu. Betul seling dia, duit aku ada tapi dengan mu aku tak boleh buta. Sebab apa? Mu buta tak payah-payah. Orang lain banyak dah mu buta tak payah. Ya betul sungguh. Mu duk mana lah ni? Ni aku duk takrisi ni. Duk apa? Duk kecek dengan mu. Betul sungguh dia tu. Tak bohong sikit-sikit pun. Siddiq. Dia penjera dia nak berkecek tu, berkecek dengan hak benar. Sungguh. Tu orang siddiqin. Sebab tu dia iring Nabi, mengiringi Nabi kelah dia. Tinggi kelah dia. Ni orang panggil masuk ahli syurga, sifat ahli syurga dah tu dia. Benar dia tu membawa dia pergi ke syurga dah. Ni siapa mudarat di atas diri dia pun dia berkecek benar juga. Tu orang kelas tu siddiqin. Dah saya ada mi kap kim mai mi. Nyok ya sungguh itu. Prak ke prak. Prak ke prak. Tu benar betul sungguh. Ada bang tak kata mi capai ni capai bang mu gitu. Koyak betul seling dia. Lagu tu dia panggil siddiq walau ala anfusikum, walau di atas diri kamu sekalipun. Tu cerita orang-orang alim, orang-orang yang ahlillah, dia siapa kelas tu lah. Tu orang yang panggil dia duduk di martabat di bawah, lepas pada Nabi kelas dia lah, minan nabiyyin wasiddiqin, kelas tinggi lah orang tu. Munasabah kita duduk di dalam bulan hijrah ni, kita kena pakai usaha begitulah, usaha supaya kelas kita menjadi tinggi. Naik duk kelas, masuk dalam kelas orang ni lah, duk dalam grade nabiyin. Tak siapa kelas nabiyin tak boleh kita duduk di bawah dia siddiqin. Tak siapa siddiqin kita duduk dikata asyuhada, orang-orang yang mati syahid, orang mati syahid. Kita kena usaha, berazam, niat aku nak mati syahid, berdoa minta mati syahid. Sahabat-sahabat Nabi minta mati syahid. Sebab tu sahabat Nabi cuba tengok, jari sikit sangat mati di dalam di kampung halaman. Kita pergi berjalan seluruh dunia, cuba berjalan, jumpaklah dengan kubur sahabat Nabi. Jumpa kubur sahabat Nabi. Sebab mereka nak kepada syahid, nak kepada sebab agama Allah, dia mau kerja sungguh. Tengok Sayyidina Anas, Abu Ayyub Al-Ansari, bukan? Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang Nabi kita hijrah ke Madinah, beradu di rumah dia, singgah di rumah dia. Seorang yang sesak, paling sesak di Madinah. Nabi kita singgah di tempat utara dia beradu. Dia serah pada utara dia. Orang Madinah minta semua pakat minta Nabi singgah beradu di rumah dia masing-masing. Orang kaya, orang tengah, orang sesak pakat nak semua. Nabi tolak semua, Nabi serah pada utara. Nanti tengok utara aku beradu rumah siapa, aku nak tidur rumah orang tu, aku nak duduk rumah orang tu lah. Tu Nabi. Nabi kata fa innaha ma'murah, sesungguhnya utara aku ni diarahkan, disuruh. Dia ni bukan jalan biasa utara aku ni. Ada dia turun orang suruh dia, orang suruh beradu mana dia beradu situ. Utah Nabi tak serupa dengan lembu kita, tak serupa dengan hak kita. Mutu kita tak duduk kita. Nyetel tialak berat. Tu hak kita duk kontrol dah. Apatah lagi hak tak boleh kita kontrol. Nyegi klien berat, tambah sini nyeka cabut menyaca lagi makan padi orang berat lembu kita. Utah Nabi dak.
dia makmurah. Sebab tu Nabi boleh tawaf dengan unta dia. Nabi tawaf Baitullah dengan unta, masuklah unta. Kita kalau buat masuk unta lembu kita berak habislah keliling Kaabah tu, tak kena orang, kita sorang jelah tawafnya. Nabi boleh tawaf di atas unta. Unta dia makmurah, boleh arah, boleh nak kontrol. Ada ria 1, ria 2, ria 3 boleh. Berik beradu. Unta dia beradu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari masa umur dia hampir berapa 90, pemerintah Bani Umayyah nak pergi serang Konstantiniyah, Konstantinopel dia bagi Istanbul hari ni. Istanbul negeri Turki dia hari ni nak pergi serang sana untuk nak buka negara Islam, nak peluahkan pemeluk Islam, nak ajak orang sana nak jadi sana negara Islam. Abu Ayyub dengan tua dia pun dia terbit pergi perang. Siapa ke sana sakit, engkau tua dah, sakit, mati sana dia pesan tak boleh masuk sana. Dia panggil satu kota yang paling kukuh, tak ada siapa boleh nak pukul, nak katak pecah titak, bahasa saya panggil. Tak ada kuasa mana nak pergi buka Konstantinopel, nak pergi buka Konstantiniyah, tak boleh. Sebab dia sebelah balik belakang dia bukit, lepas tu dia buat kampung. Nak serang tak ada jalan nak serang. Lek laut, balik laut dia buat dia apa? Orang nak serang dengan perahu tak boleh. Dia getar tali besar-besar, getar tali, orang masuk dengan perahu, kipas pun lekat situlah. Secukup kuat. Tapi Sayyidina Anas ingat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia masuk di dalam hadis Nabi. Nabi kata la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha. Demi sungguhnya akan dibuka kota Konstantiniyah, akan dibuka, akan menang. Sebaik-baik orang yang bawa pimpin anggota, sebaik-baik orang yang jadi general metap untuk nak buka tu ialah orang yang jadi metap untuk buka Konstantiniyah itulah. Sayyidina Anas dia nak masuk capu di dalam buka tu, pergi perang juga dia pun tak berjaya, tak berjaya. Tapi nak pergi tak apa, siapa tu kata sahabat sangat-sangat cinta kepada syahid, cinta kepada kerja agama Allah Subhanahu wa taala, usaha supaya masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita we masuk tu. Tak boleh masuk, we masuklah wassalihin, hamba-hamba dia yang soleh. Hak soleh, hak berjuru, hak baik. Hak ni hak boleh kita usaha, boleh siapalah, hak tak berat sangat dah ni. Kalau tak boleh jadi orang soleh lagi, tak ada jalan dah lah. Habislah. Sebab Allah pesut sakat tu dah. Ya habis dah. Hak kelah dianya orang soleh. Kita kena usaha masuk dalam orang soleh. Al-Qaim, siapa soleh? Kita maklum Al-Qaim bi huquqillahi wa huquqi ibadih. Tak ada. Orang soleh, orang yang mengerja, orang yang berdiri, orang yang buat, orang yang tunai bi huquqillahi, dengan hak-hak Allah. Hakun, benda hak kita mesti tunai terhadap Allah, yang panggil haqqullah. Kita kena buat buik dia, tutup teh dia. Wa huquqi ibadih, dan hak-hak hamba Allah. Kita semua ni hamba, misal ada hak yang demo kena wajib buat kepada hamba. Demo ada hak yang hamba wajib buat terhadap demo. Sama-sama hamba ni ada hukuk, yang panggil hakul ibad, hak hamba. Sama-sama kita.
Hak Allah tekan kita, hak kita sendiri tekan sama puak kita. Hak Nabi bercakap setengah padanya, hakul muslim alal muslim, hak orang Islam di atas orang Islam lain kena buat. Artinya panggil huquq wa ibadih, hak kehambaan. Nak boleh jadi orang soleh, dia kena tunai dua hak ni. Hak Allah pun dia tunai, hak hamba pun dia tunai. Itu dia panggil jadi orang yang soleh. Tapi kok mana-mana pun kita Allah menjadikan seorang hamba yang lemah. Tak ada siapa yang mempunyai kekuatan bersendiri. Tak ada tenaga sendiri yang merdeka, yang bebas ikut nak buat apa jadi. Tak ada seorang hamba pun. La quwwata, tak ada kekuatan, tak ada upaya, tak ada illa billah. La haula, tak boleh siapa nak daya nak pisah. Haula tu pisah, helah, cari jalan kok tu, cari jalan kok ni, nak boleh satu perkara, nak boleh biah, nak boleh tinggal larengan. Tak ada. Wala quwwata, tak ada tenaga untuk nak buat taat, nak boleh jadi orang soleh, illa billah, melainkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan pertolongan daripada Allah, dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, dengan Allah dah. Tu hak paling hujung, hak umi akal umi duduk situ. Sebab tu bila kita rasa nak kepada satu perkara supaya nak jadi berjaya, kita kena klik kepada dia lah, doa lah. Nak jadi orang soleh pun minta dia jadi kita orang soleh, doa dengan dia. Lepas tu dia tunjuk pada kita tu, dia mudahkan kita kepada jadi orang soleh. Tak apa tu, Allahumma habib ilainal iman, kita doa, ya Allah, minta engkau jadikan iman itu suatu perkara yang kasih kepada kami. Wa zayyinhu fi qulubina, ya Allah, minta engkau hiaskan iman di dalam hati kami, pejangukkan hati kami dengan iman. Waj'alna minar rasyidin, ya Allah, minta engkau jadikan kami setengah daripada orang-orang yang dapat pertunjuk. Wa min ibadikas salihin, daripada hamba engkau yang soleh. Katalah nak gapo lagi? Wa min ibadikal mukhlisin, hamba engkau yang ikhlas. Wa minal ulama'il amilin, jadikanlah kami pada ulama yang beramal. Minta dengan Allah. Tentu Allah dia terima doa kita insya-Allah taala. Itu sebagai sikit sebanyak yang hamba boleh nak sebut sebagai buat permulaan mukaddimah, untuk kita nak mengisi masa. Takut rugi minyak kita mari, masa kita kosong, isilah sikit-sikit. Walaupun tak berharga mahal pun, harga murah pun tak apalah, boleh bawa kelik juga. Apa tu nak boleh jadi isi lagi. Cuba kita tengok, kita buat kita pula nak makan isi gopo pula. Jadi tajuk nak jadi tajuk gopo, nak makan gopo, isi gopo. Sani isi hak ambo akik, hak ambo idah. Dia mau boleh makan tak boleh makan ikut dia lah. Hak tu hak tuan rumah akik tak makan, dia mau ambil wakil pula kita tuan rumah, tak ada masalah. Hak dia mau nak sang, nak order diri tu nak makan gopo. Tom yang levelnya muda ke,